Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah, kita dah ke minggu-minggu dalam bab metodologi penyelidikan. So kita dah cover pengenalan, kemudian research design atau reka bentuk penyelidikan, dan hari ini adalah filosofi. Okey. Ada perbincangan dalam grup WhatsApp yang tanya soalan-soalan yang berkaitan research methodology. Saya tahu it's normal bagi siapa-siapa yang nak buat penyelidikan, bab metodologi ni adalah bab yang utama. Jadi kalau dari segi knowledge, nak beli buku, kalau pergi kelas, semua memberi penumpuan dan memberi keutamaan kepada kelas metodologi. Tetapi pada pandangan pakcik, nak jadi seorang researcher, kena faham asas metodologi dulu. Kita kena faham dua keadaan, iaitu rational ataupun dikata reality, yang mana seorang penyelidik itu perlu ada fundamental dan asas. Dekat sini kita panggil pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu tidak cukup sehingga seseorang itu, penyelidik itu turun padang, pergi kepada fieldwork, pergi buat lab atau aktiviti penyelidikan yang sebenar. Daripada situ dia boleh apply dan dia boleh adopt dan adaptasi dari segi knowledge atau teori atau konsep yang dia ada kepada aktiviti penyelidikan. Jadi dalam proses untuk membuat keputusan, kita kena faham asas tesis ni adalah untuk menjawab semua objektif persoalan kajian, yang seterusnya akan menjawab kita punya penyataan atau masalah kajian. Jadi masalah tu kena difahami, kena diterjemahkan masalah itu. Jadi kita yang sedang buat aktiviti penyelidikan kena betul-betul faham adakah tindakan yang kita pilih, iaitu dengan mewakilikan metodologi. Sama ada betul ke aku pakai kuantitatif, betul ke aku nak pakai kualitatif, atau nak pakai mixed method atau multi method. Kita melihat satu keadaan di mana lihat tesis kawan, dengar kawan-kawan sebut, dengar lecturer sebut, melihat pada situasi kalau masalah ini begitulah solution dia. Tetapi dia berbeza-beza daripada pandangan pakar ataupun scholar expert yang dia orang tulis dalam buku research methodology. Situasi dan keadaan ini lebih sesuai begini, lebih sesuai begitu. Jadi kita ada pelbagai angle masalah. Jadi researcher kena faham benda ni. Saya banyak jumpa, kadang-kadang yelah kita faham PhD learning process, pakcik pun learning process. Tetapi bila kita melihat sesuatu penyelidikan itu, kadang-kadang macam saya banyak berfikir. Jadi saya tengok kenapa dia pakai metodologi ini, tapi masalah dia macam tu. Sepatutnya kaedah penyelidikan dia patut macam ni. Tetapi kita dah tahu dah something like macam you dah buat metodologi tu betul daripada step A sampai step Z betul. Okay, macam kita dalam kehidupan, katalah you nak buat satu pembelian benda yang besar lah, kata membeli kereta. Jadi semua orang ada cita rasa untuk pilih kereta, ada segi elemen dalaman ataupun elemen luaran. Tetapi nanti dia ada implikasi kesan. Dia ada macam, lah kenapa tak beli kereta besar sikit je hari tu? Kenapa lah aku beli kereta mahal-mahal? Dah aku nak bayar hutang. Jadi masalah seseorang tu yang membeli kereta tu takkan sama. Okay? Dan kenapa masalah tu timbul? Masalah tu boleh timbul sebelum, semasa dan selepas. Okay, jadi kat situlah yang kita kena faham dalam penyelidikan. Setiap orang menghadapi masalah penyelidikan yang berbeza-beza. Jadi kalau tanya saya, first step seseorang itu akan dapat keputusan yang kurang baik ataupun penggunaan metodologi yang kurang tepat apabila salah dekat filosofi.
Jadi kita akan cerita apa yang berkaitan dengan filosofi. Di akhir nanti kita akan ada 5 perbincangan major filosofi. Filosofi banyak secara orang kata deep dia luas, dia boleh jadi macam-macam. Tapi kita pergi yang asas, kita ada 5 asas filosofi. Kemudian saya ada bagi sikit macam exercise, contoh, mungkin kita boleh discuss dekat grup WhatsApp. Nanti kita bincang sama-sama dari contoh yang saya bagi, pakcik bagi tadi. Nanti you jawablah, ini konteks apa. Daripada 5 falsafah, cuba you teka. Dia A ke, B ke, C ke, D ke, E. Jadi saya dah, nanti kita jawablah. Yang you cuba faham. Sebab dalam konteks filosofi, ramai saya juga dulu cuba menghafal, ambil keywords. Okay, aku punya research macam ni kot sebab baca buku keyword dia macam ni. Okay, keyword penting untuk permulaan, tapi yang paling penting adalah pemahaman. Jadi saya, pakcik memang orang teknikal sikit. Nanti saya akan buat 2 keadaan. Bila kita dah masuk perbincangan lanjut nanti, saya akan baca dari segi bahasa teknikal dia, kemudian saya cuba terangkan dalam bahasa mudah. Cuba untuk menjelaskan dalam bahasa yang mudah, jadi semua orang yang akan faham. Orang sains, orang technical, engineering, orang IT, orang social science, yang sama ada dari segi management side atau ekonomi, sehinggalah orang sejarah atau orang sosiologi, ini terpakai untuk semua. Okay, cuma persembahan dia mungkin berbeza-beza. Sebab tu nanti saya tunjuk dekat contoh beberapa tesis dari segi pelaporan dia punya research filosofi. Ada yang secara direct, ada yang secara indirect. Okey, saya nak buat pembetulan sikit kat sini Saya sejenis orang yang yakin bahawa research tu luas. Jadi macam yang research design yang hari tu, bukanlah kita nak apply semua jenis itu. Itu contoh satu kajian si A ni, dia buat research design dia dalam bentuk penerangan, dalam bentuk penulisan 2 perenggan. Ada yang tunjukkan penulisan, kemudian ada gambar rajah. Ada yang gambar rajah, ada yang adopt, ada yang adapt, ada yang new. Okey, jadi setiap bidang ilmu tu dia ada berbeza-beza persembahan dia dalam research design. Jadi pakcik nak tunjukkan variety tu. Jadi pilih dan decide mana yang lebih dekat ikut bidang dan kesesuaian dalam pada kajian bagi menjawab objektif question dan masalah itu. Jadi kat situ yang lebih penting. Saya tak boleh bawa, katalah saya ambil research onion saja, jadi semua orang kena ikut research onion. Tak boleh. Walaupun saya rasa research onion tu dia boleh untuk semua, dengan syarat dia perlu adapt, ubah suai. Sebab filosofi yang Saunders sebut tu mungkin tempat lain ada, dia punya ada ciri khas. Mungkin ada new term ataupun dia adaptive term. Jadi kita boleh ubah suai kat sini. Jadi kita kena faham scholar buat research design especially memang based pada research experience dan dia punya pengalaman lah. Dan dia orang pun kalau tulis buku pun dia orang akan cite based on the previous scholar atau literature, dan juga ada based on the concept and the theory. Okay, jadi hari ini kita masuk research filosofi, terpulang kepada persembahan masing-masing. Ada yang letak research filosofi ni 3.4, ada yang letak 3.1. Macam mana jadi 3.1? Research design 3.3. So dia punya research filosofi 3.3.1. Kalau pengalaman saya buat PhD, saya buat research filosofi under research design. So research design saya 3.3, research filosofi 3.31. Beginilah kelas kita metodologi. Kita akan bincang outline by outline dan bincang apa maksud dia, you kena faham. Kemudian kita terjemahkan dalam bentuk bagaimana untuk menulis dalam tesis. Okey. Jadi kita pergi, hari itu saya sebut falsafah penyelidikan yang luas. Sekarang ni saya zoomkan lagi definition of the falsafah penyelidikan, sebab kita nak menulis dalam bahagian 3.31 ni. Contoh, okey, falsafah penyelidikan adalah satu ataupun suatu penyiasatan terhadap sifat, punca-punca, prinsip realiti, ilmu atau nilai-nilai diasaskan dari aspek penakulan, logik ataupun pendekatan logik. Antara kepentingan dan memahami isu falsafah dalam melakukan penyelidikan adalah untuk membantu mengenal pasti, menjelaskan dan mencipta reka bentuk penyelidikan. Okey, bagi kita untuk kita menjawab, menyelesaikan penyelidikan,
Okey, kita ada beberapa aspek yang kena diukur. Sama ada nak kenal pasti, nak menyiasat, nak bereksplorasi, nak buat penjelasan. Jadi semua itu penting bagi memberi satu gambaran kepada aspek ini. Kita akan sentuh banyak perkataan yang kita akan sentuh hari ini. Contohnya perkataan realiti, perkataan nyata dari segi pengetahuan. Saya ambil bahasa paling mudah untuk jelaskan untuk pengenalan. Setiap research secara realiti dan nyata dia, sesuatu bidang ilmu itu ada asas. Okey, ada asas. Dan research yang kita buat tu kadang-kadang dia duduk di tempat asas itu ataupun dekat ataupun sedikit jauh. Kalau saya ambil kiraan 1 hingga 10, research yang you nak buat ni dengan pengetahuan sedia ada ataupun realiti yang sedia ada, kalau saya letak 10 tu paling sama, dekat sangat research saya dengan asas itu 10. Kalau tak ada, kosong ataupun 1. Berapa ratio sebenarnya? Semakin tinggi kita dengan nombor 10, maksud aku sebenarnya lebih kurang sama je, ubah sikit je nak. Jadi kita menghampiri 9.9 contohnya. So sebenarnya kita ada satu kajian yang penuh dengan realiti. Jadi kita, kalau kata dari segi research, kita mungkin ada satu guideline yang mudah dan kita ada satu guideline yang kompleks. Walaupun kompleks, kita dah tahu untuk melangkah setiap tangga ataupun naik tangga itu, sebab kita dah ada knowledge ataupun teori itu untuk mendaki tangga tu. Walau nak mendaki tangga tu tidak semudah yang kita sangka. Okey, itu dalam research ada yang berkonsep yang macam tu. Okey, namun ada yang kata ni okeylah sebab dia ada asas, dia ada teori. Walaupun tangga dia macam-macam liku, tapi dia tahu macam mana nak naik. Bagaimana pula kajian yang dia tidak ada pengetahuan? Macam tadi saya letak dia daripada 0 hingga 10, dia dekat nombor 1. Dia cuma dapat tahu benda tu melalui penceritaan orang lain yang dekat dengan dia, mungkin ahli keluarga dia, beri nasihat. Jadi itu saja bekalan yang dia ada. Jadi setiap langkahan dia nak naik tangga tu, dia sebenarnya sedang membina realiti. Dia sedang membina sosial tentang setiap tangga yang dia naik itu, baru dia dapat, oh ini tangga, macam ni cara naik tangga. Okey, ada research yang begitu. Okey, ada research yang ada kompleks sikit. Okey, contoh dia macam kita dah tahu apa itu tangga. Okey, kita dah tahu macam mana fizikal tangga. Kita ada asas yang mengatakan tangga ni macam ni, rupa ni dan sebagainya. Tapi kita tak tahu sebab kita tak boleh nak terjemahkan sebab kita tak pernah naik tangga tu. Tapi bila kita naik tangga tu, kita lihat, kita tengok tangga tu, oh inilah tangga, kan? Tapi kita naik tangga, tapi kita sebenarnya tak berapa feel naik tangga. Jadi dekat sini ada berlaku sikit konsep perbezaan dari sudut knowledge tu. Okey, aku baca buku, aku tengok teori tu tangga macam ni. Tapi bila aku naik tangga ni, aku cuba nak apply balik dengan teori tu tak dapat. Ada situasi yang macam tu. Contohnya analisis dokumen. Dia tahu satu-satu elemen atau satu-satu factors itu. Ataupun dia tahu tentang ciri A tu apa, ciri B tu apa, ciri C ada, ciri D. So dia dah baca dah, teori dia dah ada. Tapi bila dia baca buku atau dokumen, dia melihat dokumen tu, dia tak boleh nak mengaitkan dengan teori tadi. Jadi ada kompleks ataupun critical situation yang macam fakta dia begini, teori dia begini. Tapi bila kita berhadapan dengan dunia yang sebenar, dia macam ni pula. Jadi kita nak tengok sejauh mana perkaitan antara dua ni. Contohnya macam teknologi lah. Bila kita ada teknologi, kita tengok
teknologi tu. Memang kalau kata telefon, kita pegang telefon tu. Tengok telefon dia menyala sebab ada bateri. Kita boleh dial nombor telefon, lepas tu kita telefon 0135375597, nombor pakcik. Lepas tu try call, tiba-tiba saya angkat telefon. Kita pun berfikir, kita melihat tu peristiwa tu daripada charge telefon sampai dial nombor telefon, sampai kita dengar suara pakcik tu. Tapi kita tak boleh berfikir macam mana kita boleh bercakap pakcik yang mungkin 100,000 kilometer dekat sana. Jadi dekat sini kita tahu ialah kalau orang pakar telefon, kita ada asas macam mana frekuensi kejadian telefon tu. Jadi teori dan knowledge itu dengan apa yang berlaku atau peristiwa sebenar tu, antara hubungan antara kedua-dua ni akan mewujudkan satu keadaan kritikal untuk kita memberi hujah dan interpretasi. Sebab tu saya cakap tadi, kita kadang-kadang kita mengenal pasti, kadang-kadang kita perlu menjelaskan, kadang-kadang kita perlu mengeksplor, kadang-kadang kita perlu menyiasat. Okey, itu indahnya penyelidikan. Minta maaf kali ni video memang you kena dengar video ini supaya nak betul-betul faham. Saya bawa cerita kat pengenalan, tapi slide kita banyak ni, 30 slide. Tapi biar awal ni biar saya cakap banyak sikit supaya saya nak jelaskan, nak semua orang dengar bahawa filosofi penyelidikan benda ni yang penting. Okey, kepentingan falsafah penyelidikan ada 3. Dia ada banyak tapi saya rumuskan 3. Okey, yang pertama, membantu menjelaskan reka bentuk kajian. Okey, sebab tu macam saya tadi saya letak dia 3.31. Saya tahu filosofi ni under umbrella daripada research design. Jadi kita nak dalam research design tu kan ada beberapa langkah aliran ataupun aturan. Jadi dia first line, benda yang mula-mula kita start adalah filosofi. Saya nak pastikan dengan kehadiran saya menjelaskan filosofi ni, dia sebenarnya di akhir nanti dapat menjelaskan research design secara keseluruhan. Membantu penyelidik, iaitu assist researcher, untuk mengenal pasti reka bentuk penyelidikan yang berkesan dan kurang berkesan dalam keadaan yang berbeza. Okey, dan kita tahu setiap kajian dia ada question dan masalah yang berbeza. So kita nak tengok sejauh mana kalau kita menggunakan filosofi ini, sejauh mana dia dapat memberi kesan kepada untuk menjawab sama ada secara accurate ataupun secara jelasnya kepada setiap research question dan objektif. Itu nombor 2. Jadi dia penting untuk mengenal pasti reka bentuk yang berkesan ataupun sebaliknya. Yang 3, membantu penyelidik untuk mengenal pasti wujudnya reka bentuk penyelidikan yang mungkin di luar pengalaman penyelidik. Okey, kita kena tahu, sebab mungkin kita masih dekat bab 1 atau bab 2, kita berbicarakan apa yang kita nak dan kita bincangkan apa kajian-kajian terdahulu, bagaimana dia punya keadaan, situasi dan finding kajian dia, sehinggalah kita sedang buat research baru kita macam sedar semua benda. Selama ni duk baca sampling, rawak ke atau tidak berawak, faham dah semuanya. Tapi bila sampai kita untuk turun data buat collection, kita tak tahu which one yang much better. Okey, memang ada setengah buku, mungkin dia secara ringkas lah, mengatakan rawak dengan tidak rawak ni ada pengususan, mana satu lebih sesuai untuk kuantitatif, mana sesuai untuk kualitatif. Itu juga yang pakcik belajar. Tapi bila pakcik jadi seorang researcher, dalam satu-satu keadaan tu yang kita daripada untuk dapatkan data collection yang terbaik, kita susun strategi supaya dia jadi lebih praktikal dan dia jadi macam agak kurangkan kos, efektif, kan? Jadi kita nak buat macam tu. Tapi bila kita nak buat cara macam tu, kita identify teknik persampelan saya ni jadi macam bercanggah. Contoh, saya nak buat kuantitatif. Kenapa saya pakai yang dikatakan oleh scholar tu mengatakan ini teknik sampling untuk orang kualitatif. Jadi orang kuanti tak boleh pakai kuali. Jadi kat situ macam saya kurang setuju sikit. Jadi melalui pembacaan saya jelas bahawa kadang-kadang filosofi itu memainkan peranan. Ada orang yang buat kuantitatif, dia ada pendekatan didaktif saja. Ada yang dia buat kuantitatif, dia ada dua-dua, induktif dan didaktif. Kalau macam tu dia mixed method. So sekarang ni dia dah temu dah satu lagi untuk mixed method, dia dah abduktif. Yang ni kita akan cover 2 hari lagi. Okey, jom kita dah masuk kepada bahagian utama. Tadi dah masuk dah, tapi saya cuma ceritakan dari segi definisi research filosofi dan juga kepentingan kenapa you kena tulis research filosofi ini dalam tesis.
Okay. Nombor 1, okey, ini soalan yang semua orang kena tahu dan biasanya orang laporkan 3 andaian utama ini dalam bahagian filosofi. Sila dengar baik-baik, mungkin penerangan ini sangat bantu you all. Kalau you all boleh faham, bila membaca dan bila membuat nanti bila menulis akan lebih faham, kerana ini soalan viva. Pengalaman saya masa viva memang ditanya soalan ni 2 kali. 2 kali pengalaman viva saya, ada satu tanya secara direct, ada satu lagi tanya indirect. Okey, kalau pernah dengar, inilah kita akan belajar ontologi, epistemologi dengan axiologi. Jadi pakcik akan menjelaskan bahasa yang you kena tulis dalam tesis, dan kemudian pakcik akan explain dalam bahasa yang mudah supaya you boleh bezakan antara tiga-tiga dia. Okey, macam-macam cara. Macam dulu saya cuba nak hafal O, E, A. Jadi O dulu, lepas tu E, A terbalik. Jadi maksudnya saya nak faham macam mana nak apa, jadi sakut balik. Kan ontologi jadi epistemologi, epistemologi jadi axiologi, jadi kat sini. Okey. Dalam setiap falsafah ini, andaian utama dan berkaitan dengan nombor 1 adalah ontologi. Kita cover ontologi dulu. Ontologi ni adalah sifat hakiki realiti, ataupun apakah yang dianggap sebagai realiti supaya ia boleh disuturkan sebagai suatu jenis ilmu. Okey, saya ulang balik. Apakah yang dianggap satu realiti, satu realiti yang nyata supaya boleh disuturkan sebagai satu jenis ilmu, ataupun bahasa lain dia sifat hakiki realiti. Jadi ada 2 jenis. Dekat sini saya bezakan 2 benda yang core. Lagi kita akan dig 2 benda ni, iaitu sebenarnya nak beritahu kuantitatif dan kualitatif. Tetapi untuk filosofi kita tidak boleh menyebut lagi kuanti dan kualitatif. Tadi kita gantikan dengan sifat filosofi dia. Kalau kuantitatif adalah positivism, kalau kualitatif interpretism. Jadi saya gunakan 2 perkataan ni. Letak color warna purple dengan pink. So pink tu interpretism, untuk purple tu adalah positivism. Jadi untuk positivism dia adalah realism, iaitu fakta yang sebenar. Saya katakan tadi kuantitatif. Kalau keadaan dia, teori dah begitu, satu konsep utama dia dah begitu, jadi itulah realisme dia. Jadi kalau orang kuantitatif, dia kena dapat accurate, dia kena tepat. So dapatan ni menyokong teori. Itu bersifat positivism, iaitu fakta yang sebenar. Tetapi interpretism adalah idealisme. Maksudnya dia base pada idea, tidak ditetapkan tetapi dibina secara sosial. Kita nak tahu tentang sesuatu perkara, okey, ada research yang kena explore, kena secara dasar, permulaan dari awal sehingga proses interview ke ataupun dokumen dan observation menemukan, merungkai jawapan itu. So dia sebenarnya dia membina secara sosial untuk dia faham, dia jelas, dia memahami secara mendalam dalam konteks itu. Jadi kita boleh katakan interpretism untuk kajian pembinaan sosial ini untuk orang kualitatif, dia bersifat adalah dia membina idea, dan idea itu dia perlu jelas dan explore supaya dia dapat membina secara sosial. Tapi orang positivism, orang kuantitatif, dia dah ada teori. Kalau benda ni saya cerita sekali, nanti kita akan cerita lagi. Kalau orang teori, kita akan berpandukan teori dan kita akan testing teori. Dan interpretism yang idealisme ni, dia lebih kepada kita membina teori itu. Kalau nak faham lah dari segi teori, orang kuanti rujuk dan guna teori itu, tetapi orang kualitatif dia bina, dia theory building, membina teori itu. So teori itu subjektif lah Jadi kan katakan semua orang kualitatif bangunkan teori, maksudnya dia membina sosial ataupun dia membina realiti itu. Okey, tu nombor 1 ontologi. Jadi bila saya dengar kawan-kawan sembang kedai kopi, so saya akan tanya topik ni macam mana. So benda dah ada tak? Teori tu dah ada ke? Kajian lepas macam mana? Dah ada dah, orang dah buat dah. Jadi kita faham ontologi dia positivism. Untuk peringkat awal lah sebelum kita explore lagi kan. So saya tahulah kajian ni kata, oh ini tak ada orang kaji lagi, ni benda yang baru. So aku yang dah biasa benda ni pun kadang-kadang aku tak berapa nak faham. Jadi awal-awal lagi dia dah bersifat idealisme.
iaitu dia interpretism, dia adalah bercirikan kualitatif. Tapi saya tak nak sentuh pasal kuali dan kuanti, sebab tu bila dekat slide ontologi, epistemologi dengan ozologi ni, kita tak sebut kuali dan kuanti, kita cuma nak cerita falsafah dia. Okey. Yang kedua tadi hakikat, sifat, realiti tu. Yang kedua ni ontologi, iaitu boleh diterima. Sejauh mana ilmu tu ataupun realiti tu boleh diterima, atau bahasa penuh dia, bagaimana ilmu realiti itu dapat dibangunkan. Sejauh mana bila kita nak buat research, perkaitan epistemologi ni sangat penting. Bagaimana knowledge atau ilmu realiti itu dapat dibangunkan. Kalau positivism ataupun kuantitatif, dia bersifat objektif. Kan? Kalau kita soalan exam dulu, kalau jawapan dia, kalau soalan tu ada 4 jawapan, sila bulatkan jawapan yang tepat atau paling tepat, dia mesti ada jawapan yang paling tepat. So, kalau jawapan kita salah, walaupun CP-CP dia anggap salah. So, dia objektif. Jadi, sebab tu kalau orang nak bangunkan objektif, nak bangunkan hipotesis, dia sebenarnya dia kena selesaikan penyataan masalah. Tapi dia kena fikir juga, adakah aku nak menyelesaikan objektif ni, ada tak berpandukan teori? Sebab tu nanti bila bab research, bab 2 saya dah cerita detail. Cuma dekat bab 3 ni, kalau you kena reflect balik. Okay? Ada orang yang kadang-kadang dia ambil teori umum, ada orang buat kajian, setiap objektif ada teori yang berbeza-beza. Sebab in order to solve the objective, dia berpandukan teori. Kenapa kau buat macam tu? Sebab aku punya filosofi positivism. Oh, okay. Kau punya objektif kau tu, tengok dekat literature review tak berapa nak kena lah. Sebab aku punya falsafah interpretism. Okay. Faham lah tu. Sebab kalau positivism dia bersifat objektif, and interpretism bersifat subjektif. Sebab tu orang tanya dekat literature review, macam mana orang kualitatif nak buat framework, nak buat theoretical framework, nak buat conceptual framework. Saya kata dengan dia, kalau you nak buat pun, dia jadi macam floating lah, terapung je. Sebab kita subjektif. Kita tak nampak lagi. Kita tak ada nampak benda yang realiti. Kalau benda tu dah realiti, benda kita dah tahu, dah jelas, dah faham, buat apa nak buat research lagi? Sebab sifat orang kualitatif ataupun interpretism tu, dia membina realiti sosial tu. Dia bukan kita konsep tu, ini dah dunia nyata, ini realisma dia, ini fact dia. Itu bagi orang kuantitatif. Okay, kita kena tengok you ciri yang mana. Okay, kita baru cover 2 benda yang basic tau, positivism dengan interpretism. Nanti kita cover lagi 3 perkara extension dia, pasca modern dia, critical realism dengan pragmatism. So yang 3-5 ni asas yang kuat. Okay, kita faham yang sekarang ni dekat ontologi, bagaimana ilmu itu dapat dibangunkan. Jadi kalau orang objektif, dia berdasarkan fakta, numerical, bilangan, sama ada kita buat survey, tinjauan, buat eksperimen, buat simulasi. Bagi orang interpretism tadi, dengan menggunakan subjektif, dia buatlah penerokaan, penjelasan, explanatory, buat pemerhatian, ataupun dia buat apa-apa lagi yang berkaitan dengan kualitatif lah. Okay, dia review kalau pakai dokumen. Alright. Yang ketiga, yang pertama tadi kita dah kena tahu realiti, pengetahuan kita macam mana. Yang nombor 2 tadi, bagaimana ilmu itu dibangunkan, itu epistemologi. Yang ketiga, keyword dia adalah nilai. Apa nilai, outcome yang kita dapat daripada sebuah penyelidikan? Bagi positivism, nilai-nilai dia bebas nilai. Bebas nilai ni kalau nak pegang term tu agak jadi susah nak faham. Dia macam ni lah kan. Biasanya orang yang nak buat kajian kuantitatif bersifat saintifik dan sistematik. Tetapi kalau orang kualitatif, dia padat nilai, andaian nilai berdasarkan penafsiran dan pengalaman. Okey, saya kembangkan cerita lah. Dalam kuantitatif, kadang-kadang kan bila kita buat research, kita jawab terdapat nilai ataupun hubungan yang positif, yang negatif, dan apa yang sangat kuat dan secara signifikan. Itu yang dikatakan secara saintifik tu. Dia ada proof dengan signifikan pada aras kejadian. Itu dia masukkan dengan scientific
Tetapi bagi orang kualitatif tu, bila dia menjawab dia punya objektif dan persoalan kajian dia, kan dia lebih pada nak menghurai, menjelaskan, mengeksplor. So dia menggunakan interpretation ataupun lebih kuat nama dia penafsiran, dan dia melalui. Kalau you nak faham, sebenarnya bagi orang kualitatif atau interpretism tu, dia melalui, sebab dia melihat peristiwa itu, dia melihat pada aktiviti, dia yang turun padang tanya soalan, dia sendiri yang buat observation, sebabkan dia juga instrumen. Jadi dia melihat semua aktiviti dalam penyelidikan dia, semua panca indera dia beroperasi, dia berturun padang, dia nampak, dia rasa. Itu orang kualitatif. Jadi dia sebenarnya dia dapat membina sosial melalui pengalaman. Dengan pengalaman tu dia akan lebih jelas dan dia faham. Berbeza dengan positivism tadi, dia bersifat saintifik. Kalau jawapan dia membuktikan signifikan, walaupun kita guna soal sidik, kita tak ada pun tempat kejadian, kita tak nampak pun dia jawab, tetapi dengan mewakilikan soal sidik itu sebagai instrumen, cukup dah memadai. Dengan jawapan dia itu, kita akan menyimpulkan secara kiraan numerikal ataupun statistik, membuktikan secara saintifik dan sistematik. Okey, ini 3 asas. Jadi kalau orang tanya, penilaian kata, can you explain, ataupun you boleh tak jelaskan you punya research ni, apa you punya ontologi, epistemologi dengan axiology. Jadi you kena start, first thing first, ilmu tu sendiri ataupun fakta realiti dia. So dia kat mana sekarang ni? Dia sesuatu benda yang jelas, dah ada, ataupun benda yang samar-samar atau belum ada. Okey, yang kedua, epistemologi, bagaimana ilmu realiti itu dibangunkan. Ada orang kata dikembangkan. Okey, sama ada dijelaskan. So, aku nak buat lagi lah kajian tu, kita nak menentukan. So menentukan tu kita nak confirm kan bahawa ini memang objektif dia signifikan dan kita signifikan. Kan? Itu bersifat dia. Okey, kalau tak signifikan, kita akan berhadapan, kita bercanggah dengan teori. Cuma kuantitatif ni dia banyak dia punya you punya kefaham. Kalau buat kuantitatif, kenapa dapatan you tak significance? You buat kajian positivism Meh saya tengok je, you pakai sampel siapa, siapa you punya data collection, itu dah buat validity ke? Validity tak buat, tak rigorous. Sampel you kurang tepat, jumlah sampel tak tepat. Memang you kan kena. Kalau student saya memang kena, sebab saya anggap you dah memang decide nak buat positivism, semua aturan dan jalan cerita tu dah ada. Orang sekolah kata macam ni. So you kena identify which one yang much better dan much relate dengan kajian kita. So tiba-tiba you tak dapat signifikan, kita tak boleh terus redha je dengan nilai tu. Kita akan mengkaji apakah sebabkan dapatan you tak signifikan. Sebabkan dia bersifat saintifik dan sistematik. Okay, kita akan temukan. Tapi kalau semua kita dah check, semuanya okey, proses tu betul, memang ada asas-asas yang you ikut, tidak ada shortcut ataupun you macam you melangkau, tak buat. Itu you kena faham. Sebab tu kalau saya tanya dengan student saya, itulah saya tak nak marah pun susah juga. Tapi kalau you faham apa maksud positivism, apa tu yang you buat kajian tu adalah sebenarnya realisme, ataupun kajian tu memang dah jelas apa yang you patut buat. Tapi kalau you ingkar, you kata tak payah buat lah sebab ada kajian lain tak buat, so you sebenarnya accuse dan memberi alasan. So sifat positivism memang tak dibenarkan, and melainkan konsep interpretism. Benda memang tak ada, benda tak jelas, kabur. Dia sangat-sangat subjektif. Jadi setiap aktiviti penyelidikan tu dia rasa, dia bina sosial, bina pengalaman dan pengetahuan di situ. Okey, 3 asas ni ingat, last sekali adalah axiology, nilai. Kalau orang kualitatif tu berdasarkan penerokaan, pemerhatian dan pengalaman dia dapat ketika itu. Okey, ingat beza antara idea dengan reality bagaimana. So 3 ni asas ontologi, epistemologi dengan axiology. Okey, benda ni kena fikirkan research kita pejam mata kejap. Aku ni sebenarnya ontologi aku macam mana? Aku punya epistemologi macam mana? Epistemologi sangat penting dalam penyelidikan, sebab kalau you nak buat research, epistemologi itulah menentukan kita nak buat bagaimana. Kemudian of course dalam research mesti ada outcome.
contribution. Jadi axiology sangat penting. Jadi benda-benda ni sangat dekat. Kita tak nak buat research yang ada dia punya sesuatu tu yang kita katakan ontologi. Hakikat je ni dia. Tapi hakikat tu tidak boleh dilaksanakan penyelidikan. Malah kalau dia buat penyelidikan pula, kita tak tahu apa benda outcome yang kita akan dapat. Jadi 3 ni andaian utama dalam filosofi. Get ready lah. Mungkin you all pun akan kena macam pakcik juga. Dia tanya dalam soalan Viva, apa you punya ontologi dan epistemologi dan axiology. Kalau dia tak tanya pun, dia akan tanya, boleh tak you ceritakan you punya andaian dalam filosofi, apa yang you gunakan dalam kajian? Sebab you tak buat pun. You terus research design, terus pergi pada sampling and population. So tak buat filosofi. Ada yang kata tak payah buat. Saya tak boleh nak kata boleh tak boleh tau. Sebab saya pun juga melihat tesis yang tak buat. Tapi banyak juga saya berkomunikasi dengan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya. Kadang tanya juga, universiti kita dah main ke filosofi? Sebab student ni ada yang buat, ada tak buat. Wajib ke buat, tak buat? Saya tengok orang yang tanya soalan tu, yang bercakap dengan saya tengok latar belakang dia. Saya faham lah dia bukan satu benda researcher yang betul-betul dia nak faham. Dia walaupun orang tu saintifik ataupun dia orang bersifat kuantitatif, research tu memang kena sampai kat dalam. Ada orang cakap orang kuanti tak sampai kat dalam. Pakcik memang berat kat kuantitatif sebab ialah asas engineering kan. Tapi dia sampai rasa kat dalam. Sebab tu bila kita buat engineering ke ataupun benda yang teknikal, selalu saya cakap, kita buat ni kadang-kadang ada masa kita shock sendiri tau. Sebab kita cuma menguji secara simulasi dari segi perspektif kita. Kita buat benda tu secara membuktikan dari segi kos. Tapi sesuatu barang ni bila nak guna, penggunaan dia human nakkan guna. So ada human yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang nak macam ni, ada yang nak macam tu. So kita tak dapat nak gambarkan realisasi itu sebab dunia kita dekat lab dengan dunia kita dekat luar, dia akan ada satu benda yang perbezaan. Dekat situlah baru munculnya filosofi-filosofi yang lain. Sebab tu sekarang dah banyak dah engineering pun dia mesh dengan kualitatif, dia main dengan humanistik, itu je. Jadi dah kena faham dah kan. Contoh dia macam orang bawah ni terlalu humanistik dengan sosial. Dia tahu, okey, bila aku dah buat macam ni, aku dapat berjaya, aku buat lagi. Jadi dia macam tu kan. Nanti kita akan pergi lagi detail kan. Alright, kita bincang 5 falsafah utama ni. You all kena faham, dia perlu santai untuk faham. Masa yang sama, you kena betul-betul jelas supaya lepas ni, lepas belajar PhD atau master atau lecturer yang mendengar ni, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, pakcik cuma nak advice supaya kita dalam reality. Kadang-kadang bila saya discuss dengan anak saya, bincang dengan my wife, dengan sahabat-sahabat yang close, kadang-kadang memang saya gunakan bahasa research. Bila kita ada masalah dekat penduduk ke, kita tengok, okey, ni masalah ni bersifat interpretism ni, positivism, okey, tak, benda ni tak apa, common ni macam ni. Kan? Jadi macam orang kata lah kan, kalau ada bla 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 netizen ni ya cakap 2 minggu settle lah. Itu macam mana nak nikah? Adakah fakta, adakah benda satu teori mengatakan kalau gosip ni 2 minggu dia terpadam? Dia sebab kenapa? Kenapa jadi macam tu? Imperialism dia macam mana? Jadi dekat research kena kaji benda tu. Kan? Kita tak boleh kata ni 2 minggu hilang lah. You membuat satu andaian yang berdasar you melihat observation. Tetapi you tidak tahu sesuatu yang you melihat dan andaian itu sebenarnya ada satu benda yang realiti dia, iaitu ada teori dia. Kan? Tapi ada orang yang selalu pegang pada teori. Kadang-kadang you kena terima hakikat. Kadang-kadang teori itu, ambil satu contoh lah kan. Saya mengajar student, saya ambil orang lain lah. Kalau macam saya lain sikit pendekatan saya. Okey, orang lain mengajar memang kebiasaannya akan pakai buku teks. Dan buku teks tu biasanya kita ambil daripada teori-teori barat. Okey, bila student dia baca kulit ke kulit, student kan rajin semua, test semua boleh jawab. Tetapi bila dia pergi pada kehidupan yang sebenar, contohlah belajar tentang teori construction, tiba-tiba pergi kat tapak pembinaan tu, dekat construction tu. So dia baru je nak turun kat tapak tu, orang tanya dah, engkau dah ada kad ataupun lesen tak nak masuk kat tapak ni? Kalau tak ada kad hijau, you tak boleh masuk. Oh, kad hijau? So tak ada pula dalam buku ni cerita pasal kad hijau, contohlah, nak jadikan cerita kan. Jadi benda tu berbeza. Jadi kadang-kadang kat sini munculnya kompleks yang timbul. Kenapa aku dulu belajar dekat universiti dapat 4 flat,
Tapi bila aku kerja, aku jadi macam susah nak perform. Jadi macam lain lah. Kenapa? Ramai orang sebut kan, bila kerja dengan belajar satu benda yang berbeza. Ini yang timbulnya critical realism ni. Jadi kat situ yang akan muncul. Itu juga berlaku dalam research kadang-kadang. Sebab tu kalau orang positivism, dia tak boleh main cedok je teori. So dia kena identify which one teori yang paling match dengan kajian dia. Okay, kita pergi satu-satu. Kita pergi positivism lagi sekali. Walaupun positivism kita dah discuss tadi dalam ontologi, epistemologi dengan audiologi. Kat sini saya cerita secara umum dia. Okey, berasaskan falsafah, ilmu pengetahuan yang boleh dapati, boleh dijumpai dan tidak dibina dan dicipta. Okey, satu keadaan dalam kehidupan kita. Apa lagi kalau kita nak buat apa-apa, beli barang contoh dia, beli barang, beli kipas tak, beli perabot lah, beli kerusi kan, beli kerusi zaman sekarang ni COVID-19 semua secara online. So kerusi tu hantar pakai kotak, lepas tu kita pasang. Kenapa? Sebab dah ada dia punya step by step, dia ada punya SOP dia. Dia dah tunjukkan. Nombor 1, buka kotak. Nombor 2, leraikan benda ni, buka plastik. Nombor 1, skru kat sini dulu. Jadi kita dah ada dah secara sesuatu pembinaan itu dah ada dah realiti dia. Jadi terus dia buat. Itu bersifat positivism lah. Jadi maksud dia kat sini kalau dalam research kita dah ada teori. So bila dah ada teori, dah ada kerangka teori tu, kita senang je nak buat pendidikan. Kita dah tahu apa nak buat. Sebab tu bila research design, ni nak kena jelas kan. Sebab tu dalam research design orang kuantitatif jarang discuss pasal filosofi. Kenapa? Bagi dia, aku dah jumpa dah aku punya teori. So aku dah tahu dah aku nak buat apa. Aku buat questionnaire, lepas tu aku header, jawab, key in ke SPSS, dapatlah result. Sebenarnya apa dia buat tu betul. Sebenarnya dia dah tahu apa dia nak patut buat. Sebab dalam kuantitatif dia dah ada realiti dan dah ada teori dia. Jadi dia mudah untuk buat. Tetapi you kena hormatlah dalam penyelidikan supaya penyelidikan ni proses. Dia ke pentingkan proses. Saya pun tak boleh salahkan pelajar tersebut sebab dia buat kuantitatif. Sebab kuantitatif dia kurang. Memang proses pendidikan semua penting. Tapi sebenarnya untuk kuantitatif yang dihitungnya adalah di outcome. Sebab tu nak tunggu je. Macam mana result kau? Signifikan? Signifikan. Orang tunggu signifikan. Tetapi bagi kualitatif, orang tak tunggu final outcome tu. Yelah kita nak juga final outcome. Tapi proses penyelidikan itu yang menjadi penting. Macam mana kau interview ni? Aku masa interview aku dapat tau macam ni. Jadi proses itu pun dah ada value dah. Proses tu pengalaman. Dia belum habis lagi pengalaman. Baru awal-awal pun dah dapat dah rasa pembinaan sosial tu. Itu yang membezakan. Nanti minta maaf kadang cerita rojak-rojak sikit. Rojak kejap-kejap lagi positivism, lagi interpretism. Sebab saya nak you faham kedua-dua ni. Okey, 4 faktor yang mendasari pemilihan positivism. Ni secara besar, yang ni you boleh tulis. Memang ni contoh yang saya tulis dan saya tulis dalam saya punya tesis. Ni 4 andaian ni. Pertama, secara jelas, buktilah dengan citation dan meluas bahawa positivism ni dapat diterapkan dan dipindahkan dalam pendidikan sains sosial. Itu hujah awal lah. Kita buat piramid terbalik kan. Saya buktikan saya nak pakai positivism dan terbukti dalam kajian sains sosial yang lain pun ada yang guna positivism. Okay, sebab second PhD saya buat Islamic Economic, jadi bawah under umbrella sains sosial. So saya jumpa ada relax. Benda ni dalam engineering pun ramai yang pakai positivism. Saya ubah je lah. Cuma dalam konteks ni saya cerita secara jelas dan meluas bahawa positivism dapat diterapkan dan dipindahkan dalam penyelidikan sains sosial. Kalau kata kejuruteraan dalam bidang kejuruteraan. Poin nombor 2, berdasarkan anggapan ontologi. Ingat tak ontologi itu apa tadi? Sifat nyata realiti tadi itu. Okey, positivism percaya bahawa realiti sosial wujud secara objektif. Secara bebas dan tidak boleh terikat dengan masa dengan konteks. Yalah kan? Ada orang siap questionnaire. Alamak, kita dah siap questionnaire. Kenapa? Dia nak hantar questionnaire ni bukan boleh. Dia tak boleh. Dia memang terikat lah. Dia tunggu bulan mengambang baru boleh hantar questionnaire. Mana ada kan? Bila-bila you nak bagi questionnaire, sama juga bila you nak jawab questionnaire tu kan. Jadi kita kena tahu dia punya kebaikan questionnaire tu. Janganlah kita paksa, kita perlu ada bagi masa. Ini pula kita kacau dia. Urgent dalam masa 2 jam lagi kena pulang. Asas dalam soal sidik tu dah tak betul. Tujuan you bagi soal sidik ni untuk beri ruang kepada orang
responden tu jawab bila boleh, waktu-waktu dia tenang, waktu dia free, bila ada kelapangan dia jawab lah. Dia bukanlah satu paksaan. Kita pula soal sidik tu letak nombor siri kat depan, tak betul lah. Okey, dia susah pula kan tersebut benda-benda hal bukan-bukan kat video ni, tapi kena kawal lah sikit. Okey, dari kes ni kalau you seorang researcher, you banyak benda yang you faham dalam dunia realiti, dalam politics. Contohlah pilihan raya kan, kita mengundi, kita ada nombor siri kan, dari segi bias dia macam mana. Researcher tahu benda tu. Mungkin orang yang bukan researcher anggap tak ada apa-apa. Kalau tanya saya mula-mula mengundi, memang first experience saya tengok macam ni mengundi so dia memang dia tidak menjaga hak kerahsiaan sebenarnya. Sebab kita mengetahui orang yang dalam pilihan raya itu tanda apa. Sebab kita dikawal dengan nombor siri. Jadi balik nanti berdasarkan nombor siri, kita tahu orang ni tanda merah ke, kuning ke, hijau. Okey, macam mana nak jaga ethics pilihan raya tu? Adakah lepas tanda tu dibakar, dibuang dan sebagainya? Benda tu bagaimana? Jadi researcher kita memang fikir macam tu sebab dalam kepala kita positivism, interpretism, pasca modern, pragmatism, realisme, critical, semua kita ada dalam kepala. Kita ada deduktif, kita ada induktif. Sebab kita ni dalam nak buat satu proses pembuatan keputusan, kita kena smart, kita kena kayakan dengan pelbagai perspektif. Okay, bila kita kerja kena ada asas, ada SOP, ada WIP kan, kerja kena ikut SOP. Sebab tu dia positivism. Lepas tu kita kalau tulis novel, tak apalah Fadil, take your time. Sebab saya tahu idea ni bukan datang tiba-tiba kan, kadang-kadang bila ada masa tak tentu. So kita punya kerja ni interpretism, bila dah siap nanti roger-roger lah kan. Jadi kalau saya kerja dekat di Pro 2 dulu, mana boleh. Sebab kita tahu sebelum pukul 5 petang kereta kena release 120 biji. Dan kita tahu sebuah biji kereta akan melalui lane, lalu fasa demi fasa dia. Komponen kecil, small part sampai kepada big part. So proses dia kena pergi sampai ke quality control. So kita dah measure dah masa dan keperluan dan sebagainya. Jadi itu bersifat positivism. Jadi kita tak payah nak bertekak dalam kehidupan ni. Memang ada benda yang kadang-kadang kalau you nak fikir lah, kalau kita bukan orang dalam bidang ni, kalau kita fikir macam mana kejadian telefon tu, orang duduk dekat Tanjung Malim boleh bercakap orang kat Johor Bahru, kalau you fikir jadi gila kan. Sebab tu kita kena faham dalam research ni ada setengah-setengah dalam satu keadaan. Kita kena faham dia bersifat macam ni, dia bersifat ni macam ni. Okay, sebab tu zaman kita belajar degree, especially kita dah belajar dah benda ni, subjek-subjek sains gunaan, tamadun manusia. Ini sebenarnya filosofi sebenarnya. Titas. Kalau you faham, ini adalah sebenarnya asas-asas dalam filosofi dalam kehidupan. Begitu juga dalam penyelidikan. Cuma kita kat penyelidikan ni kita lebih rigorous kat sikit benda ni. Okey. Kemudian membukti dan membantah hipotesis hubungan. Sebab tu kalau orang kata, aku ni sebenarnya nak buat mixed method. Apa bukti nak buat mixed method? Sebab aku pakai survey. Belum cukup dengan kata survey itu you dah mixed method. Filosofi kau macam mana? Kau ada teori? Tak ada. Engkau ada hipotesis untuk uji teori? Tak ada. Jadi engkau bukan bersifat positivism. So kalau nak jadi mixed method, ciri kuantitatif tu perlu ada sifat positivism. Kalau engkau tak ada teori, engkau tak ada hipotesis untuk diuji, macam mana research engkau jatuh mixed method? Engkau sebenarnya buat kualitatif je, bukan kuantitatif sekali. Tapi aku buat soal sidik. Soal sidik engkau tu deskriptif. Deskriptif itu dalam kualitatif dibenarkan. Saya tak nak cerita awal-awal lagi tapi kita akan masuk minggu kuantitatif dengan kualitatif. Tapi nak beritahu kat sini, kita tak boleh just simply. Orang dah belajar filosofi, dia akan tenang je. Ya, aku buat kuali je. Tapi aku pakai soal sidik, tak ada masalah. Kualitatif membenarkan triangulation. So salah satu triangulation adalah menggunakan survey. Tapi kita tahu sebenarnya survey itu untuk apa? Dia sebagai satu instrumen tambahan selain daripada kita researcher untuk saling lengkap dan melengkapi kepada setiap research question dan penjelasan. Tetapi kita punya filosofi masih lagi interpretism. Mungkin pragmatism, tapi bukan kepada positivism. Jadi mana jatuh dekat mixed method? Contoh dia, kita kena ada justifikasi lah. Saya tak boleh katakan tak boleh.
tapi secara asas dia begitu, kan? Macam orang buat kuantitatif, aku interview. Interview kau buat mixed method lah. Relax lah bro, memanglah aku buat interview, tapi aku buat structured interview. Dan soalan aku simple je, dah makan? Dah tidur? Sedap tak? Nak makan apa? Jadi itu semua structured observation yang sebenarnya dia tak deep pun. Bila tak deep, soalan itu tidak memberi apa-apa pengalaman pun. Sama macam kita buat interview call, astro call. Itu semua structured interview. Dia tidak jatuh dalam interpretism yang menjadikan satu idealisme, yang menjadikan satu benda yang subjektif, menjadikan satu penerokaan penjelasan yang mendalam. Sebab tu filosofi ni penting. Kita akan jadi mix teknik. Bila buat interview, bila buat soal sidik, berdua terus jadi mix method. Orang yang cakap begini sebab dia tak buat filosofi. Dia tak buat filosofi. Dia bukanlah satu benda yang kita nak tegas benda ni. Kita nak you keluar daripada universiti tu menjadi seorang researcher yang matang. Kita nak you buat keputusan yang betul. Dalam satu keadaan. Sebab tu orang naikkan pangkat, dia tidak ada satu keadaan. Dia tak gunakan positivism tak, dia gunakan interpretism. Lepas kita cukup syarat, semua syarat tu dah komplit, kita hantar kepada dokumen untuk kenaikan pangkat. Tetapi kenaikan pangkat kita tu akan buat penilaian secara subjektif. Dia memang subjektif. Setuju, dia suka ke tak suka ke, dia nak bagi ke tak nak bagi ke, itulah lumrah dia. Dalam HRM memang diukur dalam konteks objektif dengan subjektif. Sugatilah majikan yang bayar gaji kita, dia tak nak kita, dia tak bagilah. Walaupun secara realiti dia, secara nyata dia, kita cukup. Jadi itu dah. Okey. Jadi dekat sini saya cerita 8 implikasi positivism. Sebab ni benda yang asas. Mungkin hari ni kita lama sikit lah, mungkin sejam lebih. Pemerhati mesti bebas. Pemerhati boleh jadi, kita lah researcher nak buat pemerhatian. So untuk orang positivism atau kuantitatif ni, tak perlu. You demam pun tak apa. Kita wakilkan instrumen kita soal sidik contoh dia. Soal sidik tu boleh dia jawab bila-bila. Kat rumah ke, kat office ke, time tidur ke, dia jawab bila-bila dia jawab. So kita tak perlu tahu pun siapa yang jawab, macam mana dia pakai pen apa. Tak perlu. Jadi kepentingan manusia sepatutnya tidak relevance, sebab dia bersifat sistematik dan scientific. Tapi dia akan jadi macam kita punya sampel lah untuk dapat. Tapi kita kat sini lebihkan pada, kalau orang nak buat kuantitatif tu mesti ada base pada sesuatu pembinaan, base pada simulasi, berdasarkan eksperimen, berdasarkan survey. Itu maksud dia. Dia maksudnya kurang menggunakan core human, manusia tu sebagai instrumen. Kalau kualitatif tak, sebab dia nak interview, sebab dia yang akan tanya soalan. So dia kena observe sebab mata dia yang kena tengok. Jadi dia kat sini yang you kena faham, yang masukkan kepentingan manusia. Bukanlah kata orang kalau you manusia, you tak boleh buat kuantitatif, sebab kuantitatif tak libatkan manusia. Macam tu pula dia punya faham. You kena faham lah, jelas kat sini. Penjelasan, explanation mesti menunjukkan sebab dan menyebab. Jadi everything lah, bila sebut penjelasan, dia tidak boleh dalam bentuk social. Dia mesti tunjukkan penjelasan. Dengan keadaan macam ni, berdasarkan formula dia menunjukkan hubungan yang positif, yang sangat kuat secara signifikan, kerana data yang dapat tu kurang daripada 0.05. Dia masih lagi penjelasan, tapi bersifat statistik, numericals, yang bersifatkan penjelasan dalam bentuk yang saintifik dan sistematik. Dia perlu ada hipotesis, ada didaktif. Kat sini saya ceritakan sikit walaupun kita tak masuk lagi didaktif ni. Orang kuantitatif, dia kena tahu dalam statistik. Statistik 3 dengan 4 mana lagi bagus? 4. 1000 dengan 2000 mana lagi bagus? 2000. 2000 dengan 4000 dia mana lagi bagus? 4000. Sebab konsep dia generalization. So lagi besar lagi bagus. Tetapi bila disebabkan kita ada banyak, kita kaya, asalnya kita kaya, tapi untuk dapatkan dia accurate, kita kena gugurkan. Sebab tu orang kuantitatif kalau buat screening, jumpa pakar, dia gugur lagi soalan. Buat pilot study, dia buang lagi item. Dia kerja dia nak mendelete dia. Sebab dia didaktif. Dia kena accurate, dia kena tepat. Nak bagi tepat tu, nak bagi simplify tu, delete. Jadi kalau orang buat kuantitatif tu, kalau jenis dia bukan kata item je kena delete, sampai dekat Viva pun muka surat pun kena buang.
Ni apa kena tulis benda ni, tak ada kaitan dengan you punya kajian pun. Buang muka surat 88 ke muka surat 120, buang semua. You kena terima sebab positivism memang didaktif. Dan dia hipotesis. Sebab tu orang sensitif dengan hipotesis. Jap, mana literature review bagi hipotesis ni? Hipotesis ada, literature review ada. Mana boleh hipotesis wujud sendiri? You dah kata kajian you positivism. So mana dia punya reality dia? Dia punya literature support dia mana? Saya nak kaji je. Mana boleh? You tak boleh macam tu. You kena sedar sekarang you buat kuantitatif. Kan? Kuantitatif nampak senang sebab benda dah ada. Tapi kena ingat dia tak boleh salah. Kalau salah je memang kena. Itu sifat dalam kuantitatif. Sebab tu kalau saya jumpa kawan-kawan, saya tahu dia jiwa dia, personality dia. Saya kata betul engkau buat kualitatif, engkau tak boleh buat kuantitatif. Tapi ilmu kuantitatif tu kau kena ada. Cuma dari segi physical capability tu, kalau buat kuantitatif masak sikit lah sebab engkau tak sampai ke situ. Orang kuantitatif ni dia konsep dia simplify dan systematic. That's it. Kalau kata significant, dah cukup. Weh, tak payah nak tanya kenapa dia significant, kenapa boleh jadi macam ni bagaimana Oh tak, dia tak perlu saturated. Dia dah cukup scientific, itulah saturated dia. Tapi bagi orang kuali tak. Interview berapa banyak nak habis You interview seorang dapat kaya lagi benda ni. Interview lagi dapat lagi. Interview lagi dapat. Uish, 5 aku interview lagi dapat, makin lama makin dapat. Makin lama dapat. Interview lah lagi boleh. Tapi kalau pusing jawapan yang sama je, stop lah. Dah saturated kat situ. Okay. Kemudian konsep dia mesti boleh diukur. Rumus ke, parameter ke, formulasi ke, andaian ke, assumption ke, prasyarat ke. So ada step ke, ada proses ke. Jadi kalau orang kuantitatif dekat bahagian ni, dia mungkin ada extend sikit macam pembangunan soal sidik, dia punya reliability. So dekat sini dia akan besarkan lagi. Okay. Kemudian kembaran kalian ni statistik. Of course everything dia bersifat numerical dengan statistik. Jadi assumption dia sama ada mudah, rendah, sederhana, tinggi, kompleks ke, advance ke, still digunakan statistik. Tak kisah pakai jari ke, pakai calculator ke, pakai handphone ke, pakai apa-apa pun, kira pakai daun ke, pakai software ke, dibenarkan dalam statistik. Sebab itu semua tool saja. Okay, persamplan kat sini dia cakap sampel besar, sampel secara rawak. Tapi researcher berkembang. Macam saya punya PhD pun, saya punya sampel memang besar, tetapi saya menggunakan kaedah secara tidak rawak. Saya gunakan kota. Boleh ke? Bukan saya seorang, dah ramai yang guna. Plus saya beri justifikasi kenapa saya pakai kota. Sebab dalam modeling saya ada keterlibatan spesifik unit analysis yang memerlukan penggunaan teknik sampel secara tidak rawak, menggunakan teknik kota. Kan? Jadi kita akan bincang lagi detail lah. Okay, interpretism berasaskan pembinaan sosial. Ilmu pengetahuan dibina berpandukan pengalaman, penerokan dan penjelasan terhadap dunia dan manusia, maka realiti adalah dibina. Jadi satu keadaan yang mana you tak cukup kalau kita nak rasa benda tu. Sebab bila kita rasa, maksudnya bila kita melihat, bila kita mendengar, bila kita berhadapan, kita duduk dekat satu situasi itu, kita mendapat sesuatu tu dengan pengalaman, dengan pemerhatian itu. Jadi satu keadaan yang macam dia tidak ada realiti, dia tidak ada. Jadi cara dengan kita turun pandang ke kajian lapangan itu, sebenarnya kita dapat membina sosial. Itu interpretism. Bahasa lain dia sangat subjektif dan dia adalah kualitatif lah, interpretism. So kita pergi andaian dia sebahagian, dia instrumen sebahagian besar daripada observer ataupun pemerhati. Pemacu utama dia merupakan instrumen kajian. Dialah manusia yang penting. Sebab tu kalau ingat saya punya itu bincang, humanistik dengan scientific. Scientific untuk orang kuanti, humanistik untuk orang kualitatif. Dia beri penjelasan dari segi explanation, dia beza. Kuanti pun ada explanation. Sebab tu kita dalam kuanti kita jumpa juga explanatory, dalam kualitatif pun ada explanatory. Beza dia dalam, deep. Kan? Sebab tu beza dia. Orang kuanti pun explanatory, dia boleh menjelaskan dalam konteks scientific. Tapi orang kualitatif dalam bentuk humanistik ataupun secara subjektif, iaitu lebih deep, lebih mendalam. Okay, kemajuan pendidikan dia bersifat induktif. Kerja dia menambah.
Sifat orang kuantitatif tadi, walau dia generalisasi sampel besar, tapi dia simplified, dia didaktif. Tetapi orang kualitatif dia tak perlu sampel banyak, tapi kerja dia nak menambah je. Jelas, sebab dengan menambah itu lebih dapat pemahaman, kefahaman yang baik, penjelasan yang lebih mendalam. Makin lagi kita tambah lagi interview, makin lama makin dapat. Itu bersifat induktif. Bila kau punya research nak siap ni, itu kualitatif ni. Sebab tu dari awal lagi kualitatif ni dia kena tahu you bersifat induktif. You kena ingat, kalau macam ni punya tajuk, saya tak tahu bila you punya PhD nak habis. Better you kecil lagi masalah tu. Bahasa awal bahasa kecil lah. Dalam research kita tak ada isu kecil tu, tapi kita tahu yang ni besar ni. Kalau tanya saya 3 PhD boleh buat benda ni, you lebih spesifik. Kita dapat kenalkan permasalahan kajian. Dalam kualitatif ni dia bukan menyelesaikan satu benda yang makro, dia benda yang mikro, tapi dia betul-betul mendalam. Benda yang kecil, mikro ni subjektif, ada kata mikro ni dalaman je kan, tapi dia benda yang kecil yang sebenarnya walaupun dia kecil, tapi dia dapat memberi pembinaan atau kefahaman sosial yang sangat mendalam. Okey, harus melihatkan pelbagai perspektif. Ialah sebab tu kalau orang buat kualitatif ni, dia tanya kalau sekolah tu dengan sekolah, dengan PPD, dengan ibu bapa, dengan pelajar, dengan guru, dengan semua dia tanya. Dengan pentadbir, dengan PPD, semua dia tanya. Sebab dia dapat satu perspektif, sebab dia macam satu komuniti, sebab dia berkepentingan. Dia nak memperkayakan. Dia tidak boleh membuat satu decision daripada satu keadaan. Inilah kita dalam kehidupan. You bila dalam nak buat keputusan, bila dalam satu keadaan, kita memang kena tengok pelbagai perspektif. Sebab tu orang sebut kuali dan kuantitatif saling lengkap dan melengkapi. Itu istilah digunakan dalam mixed method contohnya. Okey, persampelan, sampel kecil, dia secara tidak rawak, tapi biasanya komonan. Dia kena ada reason yang kuat. Dia ada reason purposive tertentu yang dipilih kenapa dia gunakan sampel itu. Itu lagi penting sebab dia kan digunakan sampel yang kecil. Jadi kita kena buat keputusan yang tepat dari kaedah persampelan. Okey, secara umum kecil besar kecil. Sebab tu kajian generalisasi ataupun positivism dia lebih sampel yang besar, yang ni interpretism sampel kecil. Okey, kita pergi yang dah faham dua benda besar ni, kita cover benda ni. Benda ni saya cover satu slide je sebab nak bagi you membezakan critical realisme. Okey, falsafah ni membezakan antara dunia nyata dan dunia yang dapat dilihat. Okey, kita dah tahu bila kata sebut ilmu kita pun dalam literature review kita mulakan dengan teori ataupun konsep utama. Itu konsep utama. Tetapi dunia yang kita lihat ni, kita tengok kejadian, kita duduk di situ, kita memahami sesuatu peristiwa. Kita fahamlah sebab dalam kehidupan bermasyarakat contohnya kita berada di situ. Okey, yang tadi dunia seperti yang kita ketahui difahami itu dibina dari perspektif pengalaman melalui apa yang dapat dilihat. Jadi kita ni macam budak kecil, kita yang dewasa ni, apa-apa saja yang kita di dunia ni, apa saja kita tempuh berdasarkan satu peristiwa dan juga pengalaman ni, kita memahami dunia ini kan. Jadi itu konsep dua yang you kena bezakan kat sini kan. Nyata atau wujud penyataan ontologi kepada apa yang dapat diketahui atau difahami mengenai nyata, iaitu yang bila sebut realiti nyata ni epistemologi, dia punya ontologi. Tetapi ketahui tentang difahami tu, yang kita membangunkan realiti tu jadi epistemologi, yang sebenarnya adalah mekanisme yang tidak dapat diperhatikan dan menyebabkan kejadian epistemologi dan ontologi terpisah. Dia macam ni tau. Kau punya ontologi bersifat macam positivism, tapi kau punya epistemologi kau macam subjektivism. Contoh satu ujian sains, dia tengok ni, saya tengok ujian sains tu daripada mula proses tu daripada A, B sampai jadi macam tu. Jadi kita pun, aku berada dekat situ, aku tahu semua dia. Tapi kita tak mampu untuk memberi penjelasan yang baik di situ. Sebab kenapa? Sebab asas realiti kita tak mampu untuk nak join dia. Ideologi, ontologi dia, real fakta tu ada. Tapi dengan kita tengok depan mata ni, kejadian itu, tapi kita tak boleh mengait dengan kat sini. Contohlah macam orang sains contoh dalam keadaan ni. Macam saya bagi contoh telefon tadi lah kan. Tengok semua ni, cara dial, cara apa semua depan mata kita, tapi kita tak mampu nak koordinasi kan. Kenapa?
dia boleh telefon kan, macam sains tadi. Kenapa jadi macam ni? Jadi kat sinilah yang dalam satu keadaan dalam research, okey, dia kena mencari satu jawapan, dia kena menjelaskan satu aktiviti proses tu begini peristiwa dia, macam mana dia nak kaitkan peristiwa tu dengan realiti tadi. Itu namanya critical realism. Okey. Kemudian postmodernism ataupun pasca moden. Okey. Postmodernisme ni adalah idea bahawa realiti tidak dicerminkan dalam pemahaman manusia, melainkan dibina kerana individu menemui realiti mereka sendiri. Dia skeptism sikit. Dia sinis sikit. Okey, aku tahu asas teori dia begini. Tapi aku selagi aku tak buat benda ni, tak lalui, tak rasa sendiri, aku tak boleh nak terlalu yakin dengan teori ini. Ni pasca moden. Dia memerlukan pendekatan mikro dan bukan makro dalam melihat cara individu mengenali diri mereka dibanding dengan pandangan strukturalisme di mana seluruh masyarakat dilihat. Sekali lagi dia sendiri kena melalui proses itu supaya dia lebih memahami benda tu. So dia dengan bila dia turun padang misalnya, bila dia lalui benda tu, mendapat pengalaman benda tu, baru dia puas hati contohnya. Pasca moden percaya bahawa realiti boleh berubah. Fakta tadi, realiti tadi boleh berubah, dan bahawa realiti yang nyata sebenarnya adalah konstruksi sosial yang membatasi individu. So sebenarnya dia beginilah kan, kadang-kadang kita secara asas dia macam ni, karakter kita macam ni, ataupun knowledge kita macam ni dengan real fakta dia. Tetapi dalam kehidupan yang sebenar, yang dalam dunia ini, sebenarnya dia boleh jadi lebih daripada itu. Cuma bila kita tak buat, itu yang membatasi kita. Contoh dia lah, ambil paling mudah, pensyarah perniagaan. Okey, pensyarah dalam bisnes, dia ada knowledge yang sangat bagus tentang teori perniagaan, tetapi dia tak mencuba atau dia membatasi untuk dia membuat perniagaan. Saya tahulah sebab kenapa orang bisnes, lecturer bisnes tak buat bisnes kan, sebab dalam kepala dia memang itu asas proses dia. Jadi dia kata kalau nak sebelum berniaga tu kena buat ni, nak buat tu. Jadi dia faham benda tu. Tapi bagi orang yang bukan dalam bidang bisnes ni, dia berniaga relax je kan. Ustaz je, aku nak berniaga esok, aku ustaz. Sebab dia tak perlu, dia tak faham. Dia tak ada filosofi tu, dia buat je, dia langgar dinding je. Jadi dalam kes ni yang kita bincangkan lah, contoh yang saya bagi contoh mudah, contoh ringan lah. Jadi untuk pasca moden ni, postmodernism ni, percaya bahawa realiti boleh berubah dan bahawa realiti yang nyata sebenarnya adalah konstruksi sosial yang membatasi individu. Postmodernisme mempersoalkan cara berfikir yang diterima dan memberi suara kepada alternatif. Banyak contoh-contoh di dalam kehidupan. Contoh dia saya sebutkan tadi, kadang-kadang ramai student dapat 4 flat, berjaya dalam pendidikan, ada asas yang bagus, tapi bila dia bekerja, kadang-kadang dia tak cemerlang macam dia punya 4 flat tu. Okey, sebab bila bekerja ni, dia konsep sosial dia berlainan, approach, mungkin dia punya cara belajar, kita refer pada lecturer, at least berpandukan lecturer. So dari segi independent tu tak berapa sangat. Tapi bila bekerja ni sebenarnya kita tak boleh tanya majikan nak buat apa, majikan yang tanya you buat apa kan. Jadi situ pembinaan sosial tu sebenarnya akan memberi gambaran yang kepada kita punya realiti kat situ. Jadi postmodernism ni sebenarnya dia lebih bersifat kualitatif. Kebanyakan kajian dalam kualitatif. Sebenarnya melalui sesuatu itu baru kita dapat mengaitkan dengan fakta tadi. Okey, tadi dia sedikit beza critical realism dengan postmodernism tu. So sekarang ni kita melihat peristiwa itu, kita buat satu peristiwa itu, tapi kita kena pegang pada realiti tadi itu. Sejauh mana aku nak. Jadi kalau kita buat sesuatu tapi kita tak boleh faham kita punya realiti itu, kita gagal dekat situ lah. Tapi postmodernism ni, walaupun kita ada realiti asas yang nyata itu, dia tak cukup. Dia macam skeptikal sikit. Aku kena buat, aku kena lalui. Bila aku rasa, baru aku boleh kata benda tu sebenarnya nak katakan asas ni sebenarnya permulaannya. Tapi yang realiti yang sebenarnya adalah
bila aku melalui benda tu. Jadi dia berat dekat pembinaan sosial tu. Okey, tapi kita boleh katakan realiti tu ada, sebab tu dalam kalau kajian orang kualitatif dia refer teori tu untuk pengetahuan, untuk dapatkan meaningfuls. Okey, tetapi dia tidak menguji teori itu, dia tak ambil teori itu, dia sekadar untuk dapat pengetahuan. Sebab semua benda yang real finding dia nanti cuma dapat pada proses penyelidikan itu. Sebab tu saya katakan tadi orang kualitatif sangat pentingkan proses penyelidikan. Okey, yang last sekali adalah pragmatism. Okey, pragmatism. Kalau kita baca pasal filosofi ni dia ada macam dari tahun ke tahun lah. Mula-mula interpretism, lepas tu cerita pasal mula-mula interpretism and positivism, lepas tu jadi realism, critical realism, kemudian jadi pasca modern, kemudian jadi pragmatism. Okey, pragmatism lebih kompleks, namun praktikal dalam proses. Inilah keyword dia, memang praktikal. Outcome dia kena praktikal, pengalaman dan amalan supaya mengubah sesuatu amalan menjadi lebih praktikal. Praktikal dalam menerjemahkan idea dan memberi nilai pengetahuan dengan membuat tindakan. So itu paling penting. Dalam pragmatism dia mesti ada actions. Biasanya bermula dengan masalah. Of course semua research akan bermula dari masalah, objektif dari question. Dan ini juga kita perlu selesaikan. Fokus kepada solusi yang praktikal. Bagi realisasikan solusi praktikal, sama ada nak gunakan method mono ke, mono tu satu, nak pakai kuanti atau kuali ke, nak pakai multi method ke, nak pakai mixed method. Dia tak kisah pakai mana-mana, tapi dia mesti diterjemahkan dalam bentuk tindakan, dan sesuatu outcome dia yang dapat tu memang praktikal, kena praktikal. Jadi kita kena tengok research macam mana yang sesuai dengan pragmatism. Okey, alright, kemudian saya tunjukkan juga ni contoh-contoh research yang dalam tesis. Bila menulis research filosofi, saya ada tunjuk tesis saya kat sini. Saya ceritakan dululah menegaskan falsafah penyelidikan adalah satu penyiasatan terhadap sifat, punca dan prinsip realiti. Kemudian saya beritahulah kepentingan dalam memahami isu falsafah melakukan penyelidikan adalah untuk membantu menapasti, menjelaskan dan mencerita reka bentuk penyelidikan dan mungkin di luar pengalaman lepas. Terdapat beberapa penyelidikan dilakukan oleh penyelidik, antaranya positivism, critical realism, interpretism, pasca modernisme, kemudian dengan pragmatism. Kemudian saya jelaskan, oleh itu positivism, saya ringkaskan, oleh itu positif adalah persesuaian dalam kajian ini dengan penyelidikan ini dengan menggunakan teori-teori yang sedia ada dan menguji beberapa hipotesis bagi menyiasat kesan. Tengok cara saya buat conclusion tu. Nanti minta you all tengok benda tu. Jadi kalau you mampu buat conclusion macam ni, maksudnya saya nak mengukur dan menghipotesiskan saya punya kenyataan itu dengan disokong oleh teori atau konsep utama atau konsep-konsep dalam kajian, maka sesuailah saya pakai saya punya falsafah tu bersifat positivism dengan objektif tu. Okey. Okay, so ada orang lain, Uzanifah dia buat satu muka surat, dia cerita apa tu research filosofi, buat dalam satu perenggan. Okey, semua benda ni saya kena anggap positif, sama macam research design, saya tidak membandingkan. Bagi saya dengan satu perenggan pun boleh ditulis dengan baik dan penilai boleh terima kaedah itu. So dia ceritalah research philosophy relate to development knowledge that to nature the knowledge based pada Saunders. Memang dia refer the Saunders kat sini lah, daripada 2009 dia memang kat sini refer Saunders lah. So dia kata the adaptation research philosophy contain important assumption apa semua. Okay, dekat sini dia cerita apa itu filosofi lah dari segi konteks Saunders. Okay, kemudian ada contoh yang saya bagi daripada Surya Musa ni. Surya Musa ni bagus lah, kredit lah So dia ni kaji dekat the University of Salford. Okay, so dia cerita satu-satu ni ontologi. Dalam kajian ni apa dia punya ontologi dia, dalam kajian ni apa dia punya epistemologi dia, so apa dia punya ozologi, dia kaitkan dalam kajian ni ozologi dia apa, epistemologi dia apa, ontologi apa. So dia cakap in conclusion the philosophy of the research lies more towards the constructivism ontology stance, while the epistemology perspective dia explain. Itu bagus. Jadi bila nak tulis bahagian filosofi ni boleh tengok contoh yang saya bagi. Okey, ini bahasa lain. Jangan tengok macam ni sahabat saya Hafiz Hanif, dia tak gunakan perkataan research filosofi, dia gunakan philosophical world view.
nama term tu lah. Okey lah, supervisor dia okey, penilaian dia dah grade dah, okey lah, term tu okey lah, dia boleh diterima. So dia gunakan philosophical worldview. Sama je, filosofi, tetap filosofi. Okey, dia ceritalah start by apa, the systematic inquiry method approach to number of way, quantitative, qualitative and mixture, both level of mixed matter. Sebab dia nak buat mixed matter, so dia ceritalah by exploring the meaning, the research then try to construct worldview based on interpretation shaped by researcher experience, collect and analyze the data. Okey. Kemudian research design. Okey, untuk sahabat pakcik Nur Tutiani dengan Farhana, dia sekali jalan. Yang ni pun okey, boleh. Maksudnya dia cerita research filosofi dia tu, dia embedded sekali, dia masukkan sekali dalam research design. So dia tulis 3.2 tu research design, dalam tu dia select sekali research filosofi tu. Dia straightforward lah. Maksudnya dia tak perlu menjelaskan apa itu filosofi, dia letak dia straightforward, dia beritahu dalam kajian dia in term of filosofi apa dia buat. Kalau dalam Tutiani tu dia beritahulah dia nak pakai DDR tu, so dia beritahulah justifikasi kenapa dia pakai DDR. Sama juga dengan Nur Farhana, dia buat dalam research design, research filosofi dia, kat sini dia ceritalah keperluan dia nak buat instruments tu. Jadi dia ceritalah kat sini scholar-scholar yang dia buat justifikasi, dia beritahu kat sini. Jadi boleh juga secara ringkas tadi, ada nak buat satu perenggan pun boleh, nak buat cerita research filosofi ni masukkan dalam research design. Tapi dalam apa keadaan pun bagi saya benda tu perlu diceritakan. Tapi kalau ikhlas daripada saya sebab dia terpulang lah. Baik ilmu ni ada kadang ilmu untuk difahami, kadang-kadang tak diterjemahkan dalam tesis. Tapi kalau tanya saya, macam saya memang nak menulis dah. Sebab bagi saya penerangan tu penting, supaya orang, saya ni nak terang pun jenuh nak bagi boleh faham. Tapi bila nak menulis pun saya kena tulis dengan detail lah. Ini saya lah, pilihan saya. Sebab tu kalau dalam tesis saya cerita satu persatu. Okey. Kemudian ada yang tulis, dia tak tulis research filosofi, dia letak mixed method research. Sebab dia nak pakai mixed method research, dia tulis kat atas tajuk dia mixed method research, tapi kat dalam tu dia ceritalah dia punya filosofi. Kadang-kadang dia blend filosofi dengan approach. Kita asing kita belajar filosofi dulu, nanti kita akan belajar approach. Jadi kita akan dapat perbezaan antara dua. Tapi dalam penulisan kita kena kaitkan filosofi dengan approach. Macam ni contoh tadi kan, dia dah kena kaitkan didaktif dengan induktif. Saya dah sebut dah sikit tadi. Yang tu juga kita akan cover 2 hari lagi. Okey. Jadi kena tengok jugalah daripada Heba Nasim ni, dia buat mixed method research. Case supervisor dia okey lah kan. Tapi kalau tanya saya, yelah kadang-kadang baru nak belajar, kalau dia dapat asingkan tulis ni research filosofi, kat dalam tu baru nampak sebenarnya dia nak zoom dekat mixed method, dekat bawah tu nanti baru dia explain mixed method. Tu dari segi presentation lah, persembahan lah. Kalau nak tulis artikel jurnal pun lagi bagus dia research filosofi ni, sebab research filosofi ni ada demand dia dalam artikel, sebab orang-orang nak kaji tentang research filosofi. And dia tak makan zaman lah, research filosofi sampai sekarang orang kaji. Okey, kita ada buat latihan. Nanti you all jawab, saya tak nak bagi jawapan dekat sini. Okey, bagaimana kerajaan hendak menyelesaikan masalah pengangguran di kalangan pelajar baru bergraduat? Bagaimana kerajaan hendak menyelesaikan masalah pengangguran di kalangan pelajar yang bergraduat? Yang ni positivism ke, interpretism ke, critical realism ke, postmodernism ke, ataupun pragmatism? Pergilah, Haifa dapat 4 flat, cerita bla bla bla. Bagaimana masuk kertas mesin fax di Kedah? Lepas tu boleh keluar kertas salinan dia lah di sana pula di mesin fax di Johor. Tu jenis apa? Kesan COVID-19, pembelian perabot almari pakaian perlu dibeli atas talian IKEA. Almari sampai dalam kotak, tak apa dipasang lagi. Bagaimana kita boleh masak almari itu dengan jayanya? Ini jenis apa? Okey, seorang anggota polis unit khas baru dapat panggilan telefon dari satu individu mengatakan terdapat satu pergaduhan yang disyaki sudah ada terbunuh. Ada yang terbunuh daripada pergaduhan itu. Selepas perbualan itu, apakah tindakan segera yang perlu dilaksanakan oleh polis tersebut? Bagaimana telefon, kita tengok ada bateri yang kita dial, keluar bunyi itu, boleh bercakap dengan kawan kita yang sejauh 1000 km. Jauh jaraknya. Last kali sekolah penalaman, saya letak XYZ nama sekolah tu, di negeri Perak telah mendapat ranking yang tertinggi bagi kelulusan SPM walhal duduk sekolah penalaman. Ini sangat memeranjatkan. Selaku penyelidik, bagaimana anda menjelaskan bagaimana sekolah dan pelajar di sekolah itu boleh percaya? Okey, berdasarkan semua situasi ini, isu dan masalah ini, dia lebih sesuai kepada filosofi mana? Filosofi untuk positivism ke,
interpretism ke reality critical realism ke, pasca moden ataupun pragmatism. Nanti kita bincang kat grup WhatsApp lah, nanti kita bincang sama-sama lah. Saya sebenarnya open lah, cuma dia kat sini jawapan yang memang mutlak, memang itu saja. Ada satu jawapan tu mungkin kita boleh terima lah. Dia boleh pakai mono, dia boleh pakai mix ataupun multi. Okay, last sekali saya akan tunjuk juga gambar rajah research onion. Dah beritahu hari ni kita dah cover filosofi. Dan last sekali tu saya dah tunjukkan kita dah punya outline. 3.1 pengenalan kita dah siap. 3.2 penyelidikan bidang kita dah settle. Reka bentuk penyelidikan kita dah buat 2 hari lepas. So hari ni adalah 3.31 research filosofi. Nanti kita akan masuk juga 3.3.2 adalah research approach. Ada yang sebut pendekatan penyelidikan, ada yang kata penakkulan penyelidikan. Last sekali kita dah selesai dah untuk siri yang ketiga dalam research method. Dia kena faham, dia kena relax. Sebab benda ni betul-betul you kena faham. Kalau tanya saya menulis kena faham. Kena jelaskan yang 3 perkara utama saya sebutkan tadi, ontologi, epistemologi dan axiologi. Kena faham benda yang utama, 2 asas utama, iaitu positivism kuantitatif tadi tu dengan interpretism yang kualitatif tu, pembinaan sosial. Daripada 2 ni dia berkembang adanya apa tadi sebut apa? Critical realism, ada pasca moden dengan pragmatism. Okay, it's good. Buku yang you nak baca benda ni pun cuma buku ni yang bagus untuk yang latest ni. Yang Pakcik share tu, yang buku Sounders. Okay, baca penerangan dalam tu. Memang ada yang advance, cuma saya tak serap yang advance sebab saya nak you faham benda yang basic supaya benda tu boleh mengaitkan dengan kita punya research question dan problem statement. Sebab kita researcher, kita tak nak cuma faham di awal-awangannya, kita nak jadikan satu benda yang praktikal supaya kita boleh faham dan kita boleh tulis dalam tesis dan dia membantu kita untuk next. Dan contoh research approach memang dia bergantung pada filosofi. Aku ni induktif ke diduktif kau dah buat research approach belum? Research filosofi belum. Kau tak boleh tentukan research approach selagi kau tak settle kau punya filosofi. Oh ya ke? Gitulah, lebih kurang lah. Tapi sebenarnya kan saya cakap dalam research ni kadang-kadang dia dari depan, ada dari belakang. Yang paling penting, yang terakhir, kita kena alignkan balik semua. Okey, minta maaf panjang sangat kali ni video sampai sejam 21 minit. Saya mohon maaf atas tempoh masa yang panjang ni. Mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan. Semoga kita dipermudahkan untuk pengajian dan semoga benda yang Pakcik share ni dapat meningkatkan kefahaman you tentang research. To honestly, ilmu metodologi kena sabar. Kita tak boleh terlalu melompat dan terloncat sebab bagi saya soalan viva ni ikhlas kepada saya dan kepada orang lain. Soalan viva memang kena sangat strong dekat asas. Jadi saya nak semua sahabat-sahabat semua dah join kelas metodologi ni, sayanglah kalau kita tak solidkan dengan asas. Percayalah, next ni lepas kita pergi lebih pada advance, kita akan rasa lebih kita yakin dan lebih jelas. Kenapa aku buat benda ni? Kenapa aku buat mixed method? Kenapa aku buat soal sidik? Kenapa aku kena buat validity? Kenapa aku kena buat fuzzy? Kenapa aku buat benda ni? Sebab asas dia kat sini. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan terima kasih.